Kamera dah ada. Kita pakai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Dr. Anzaruddin dan semua para jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah. Hari ini kita akan bermula dengan platform baru ya, di mana semua jemaah boleh bersuara dan Ustaz akan dengar soalan-soalan yang diajukan. Ya, Boleh dengar. Boleh dengar, ya. Dan harap-harap, okey, jemaah kena buka buku hard copy sendiri ya, sebab Ustaz akan menggunakan blackboard dan menggunakan buku. Whiteboard. Yes, sorry. Blackboard. What did I say? Blackboard. Sorry, the whiteboard. So there is no more screen from Ustaz punya laptop. Ustaz hands on the whiteboard. Ya, so semua jemaah diharap buka buku. You must have your hard copy in front of you lah. Ya, so sama-sama kita doakan semoga platform baru kita ni akan berjalan lancar hingga ke akhir rancangan pula. Hingga ke akhir kelas-kelas kita ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada Ustaz untuk memulakan pengajian kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ini je, cukup ni ya. Ini saja ya. Cukup Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ke buka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang dihormati tuan rumah, puan Hajah Masyidah dan keluarga, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu sekali lagi ya, physical class, dan tuan-tuan yang datang, terima kasih kerana hadir. InsyaAllah ya, kita punya white ya, bukan blackboard, kita agak besar sikit lah ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita belajar benda yang biasa disebut ya di peringkat awal kelas ya, yang ini mengenal diri lah dipanggil. Yang mengenal diri ya. Mengenal diri itu daripada ana lah, ana kan. Ini kita tak bincang lagi ya. Ana ya. Kemudian kita ada anta ya, kita ada anta. Dan kita ada anti ya. Ini kita tak belajar lagi ya. Ana, anta, anti. Kemudian kita ada nahnu ya. Kita ada nahnu ya, nahnu. Itulah ya secara umum, itulah dia ya, 4 yang kita belajar. Ya. Kemudian ada lagi lah yang lain-lain lagi ya, yang boleh kita pelajari lagi ya. Contoh antuma ya, antuma. Antuma ni tak ada dalam nota Antuma, kemudian kita ada antum. Ya. Kita ada antum. Cukuplah tu ya. 1 2 3 4 5 6. Kalau dapat yang ni pun dah cukup bagus dah ya. Jadi ana biasa kita jemahkan sebagai aku ataupun saya lah. Ya. Anta, engkau ya, ataupun awak. Untuk lelaki ya, lelaki kita letak male lah ya, M, male ya. Kalau anti, engkau atau awak juga, engkau atau awak ya, tapi dia female, perempuan
Ya. Aku ni dua-dua ya, lelaki perempuan boleh. Nahnu pun sama, kami ya, dua apa ni, sama dengan dua ataupun lebih. Ya. Lebih lah, lebih besar lah kan. Lebih besar ataupun sama dengan dua ya, dua orang. Antuma, engkau berdua ya, engkau berdua. Boleh male, boleh female. Ya. Antum, engkau juga ya. Tapi kalau engkau ni seorang biasa kan? Untuk ramai lah ya. Engkau juga boleh, engkau. Ataupun kamu. Ya, tapi ramai. Ya, ramai maknanya lebih daripada 3. Okey, itulah dia ya. Kalau kita boleh okey. Sebahagian kita dah tahu pun ya, tapi sebagai ulang kaji je. Sebab kita nak tengok nanti dia punya perkembangan dia. Perkembangan dia ya. Okey. Jadi apa ni? Ada 6 ya yang kita dah sebut di situ. Dah salin belum? Ambil gambar saja ya. Snap. Snap dan boleh share ya dalam grup. Tapi kita punya student yang lain pun ada boleh tengok kan? Boleh. Yeah. They all can see clearly. Yeah. Yeah. Clearly ya? Yes. They can clearly see. Okey. Boleh ya? Okey, sudah? Sudah okey. Yang pertama ana lah, semua tahu ana kan? Ana makna saya, boleh lelaki, boleh perempuan. Ya, boleh lelaki, boleh perempuan, ana. Jadi ana tu makna saya, ya, aku boleh. Kalau bahasa Melayu kita ada aku dan saya. Aku tu informal kan? Kalau saya formal. Bahasa Arab tak ada, dia memang ada satu je, ana saja. Ya, dia tak ada perbezaan macam kalau yang bercakap tu sultan ya ataupun pembesar, sama juga ana juga. Ya. Yang kedua anta. Anta kita biasa dengar kan? Anta maknanya engkau ataupun awak untuk seorang lelaki. Singular lah untuk lelaki, ya. Kalau anta tu seorang, mesti seorang. Kalau anti perempuan, ya. Engkau juga. So kita kata anta faham? Anta ya. Kalau perempuan anti ya, anti okey? Okey ya, ana okey kan? Kita kata ana ya. Senang je ni benda-benda kita dah biasa dengar, cuma secara official kita belajarlah. Kemudian nahnu untuk ramai. 2 ataupun lebih. Nahnu. Kalau 2 orang pun nahnu. Macam apa ni apa? Datuk Azizul nak kata dia dengan Datin, dia kata nahnu. Kami, walaupun berdua. 3 orang pun nahnu, 4 seterusnya. Minimum mesti 2 orang baru boleh kata nahnu. Ya. Tapi kalau seorang ana. Kalau 2 atau lebih nahnu. Ya, bukan 3 atau lebih ya, 2 atau lebih nahnu. Dalam Quran banyaklah ya, nahnu apa kita panggil? Nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan ya makhluk yang mati. Jadi biasa dalam Quran kadang-kadang Allah guna ana, kadang-kadang Allah guna nahnu. Walaupun Allah tu esa, tapi Allah guna nahnu sebagai satu bentuk ya menunjukkan kehebatan Allah. Ya, nahnu, kamilah yang mencipta, kamilah yang menjadikan. Ya. Jadi jangan tanyalah pasal apa Allah guna nahnu, ya. Kalau nak jawapan yang mudah, nahnu tu menunjuk pada makna
kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami ya. Okey, kemudian kalau ada soalan boleh tanya. Kemudian kita ada antuma. Kalau anta, anti seorang kan? Antuma dua orang. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Ya, Kak Masyidah dua orang lah. Kalau kita nak kata apa ni, Kak Mazidah and siapa? Your Iman, okey? Kak Mazidah, Iman dua orang. So antuma. Antuma okey ke? Antuma okey? Okey ya. Antuma. Kita apply lah terus. Ya, antuma okey. Tapi kalau bertiga, ya, kalau ustaz nak bercakap dengan tiga orang, if I'm talking to three persons, ya, biasanya men lah. Tapi biasa kita guna antum saja untuk, ya, boleh nak tambah satu lagi boleh, antunna. Bolehlah tambah kalau nak. Antunna nombor 7. Ya, nombor 7 antunna. Antunna, ya. Untuk ramai juga, tapi ya dia female. Kalau macam ni male lah biasanya. Ya, biasanya male, ni female, ramai. Ya, antunna. Antunna. So antum dua orang, antunna ramai tapi perempuan. Ya. Kalau antum ramai lelaki. Antum. Antum macam mana, okey ke? Antum. Bila antum tu mana ada lelaki dengan perempuan lah. Campur, ya. Sebab orang Arab, kalau lelaki saja antum. Kalau perempuan saja antunna. Tapi kalau campur lelaki perempuan, antum. Ya, dia akan guna antum. Dia tak guna antum dan antunna, tak. Dia guna antum saja. Ya. Sebab apa ni, apa kita panggil? Bahasa Arab ni dia lelaki yang apa kita panggil, apa istilah dia? Lelaki yang lebih diutamakan. Ya. Macam nama-nama lah. Biasanya lelaki yang diutamakan. Ya. Macam kita solat, walaupun perempuan tu hebat, ya, tapi dia tetap kena duduk di belakang lelaki. Ya, lelaki kena duduk depan. Ya. Sebab tu perempuan tak boleh mengimamkan lelaki. Walaupun adalah dulu kan, ya. Tapi kita tak terimalah, ya. Dalam fiqh Islami, lelaki mesti depan. Walaupun lelaki tu budak muda, umur 13 tahun, ya. Okey, boleh. Selesailah, itulah 7. Ya, ana, saya, lelaki perempuan, anta, antuma, anta, anti, antuma, ya. Antum atau antuna dan nahnu. Okeylah tu, selesailah. Boleh ya? Kak Mazidah okey ya? Tapi kenapa nahnu more than 2? Ada exception. Whereas antum more than 3. Sebab dalam bahasa Arab dia tak ada 2 untuk kami, tak ada. Dia hanya but you put that too. Tak, dia tak ada 2 khusus untuk kami. Jadi 2 ke 3 ke semua nahnu. Faham tak? Patutnya 2 lain kan, 3 lain kan. Tapi dalam bahasa Arab dia tak ada lain untuk kami. Dia memang nahnu tu untuk 2 dan ke atas. How about 3. Antum? Why from 3? Antum. Tak boleh tanya why. Oh, maksudnya bukanlah. Okeylah, tak apa. Sekarang sebab macam tu bahasa. Ada benda yang memang tak boleh tanya. Saya atas 2 yang di bawah 3. Why not standardize? Bukan ustaz yang tentukan. I'm not the one who will standardize the system. The system is like that. So just follow je lah. Ya. Jadi kalau seorang anak kan. Seorang anak. Ya, kalau seorang. Kalau 2 ke 3 ke memang ya nahnu. Ya. Memang dia nahnu. Ini untuk first person. Nahnu kamu apa? Nahnu kami. First person. Okey. Okey, tak apa. Dengar dulu. Tapi untuk second person dia ada 3. Dia ada anta ataupun anti kan? Untuk lelaki perempuan, ya, untuk seorang, untuk 2 dia ada antuma. Lelaki perempuan sama, ya, antuma.
Dan dia ada 3. Untuk second person ada 3. Tapi untuk first person memang ada 2 saja. Dia tak ada lebih daripada tu. Ya? Sebab tu kita ada antum dan kita ada antunna. Ya? Kita ada antunna. Ini untuk female, ini untuk male. Ya, antuma dua-dua, male dan female. Kalau anta dan anti kita dah tahulah ya. Tapi untuk first person memang tak ada, dia memang ada 2 saja. So tak ada pilihan lah. Ya. Lagi senanglah, 2 pun nahnu, 3 nahnu. Tapi kalau untuk second person memang ada antuma, ada antum, antunna. So kena terima ajalah. Ya. Boleh? Okey, selesai? Ada soalan ya? Kena diingatlah dulu. Anta seorang kan, anti perempuan. Jadi kalau kita bercakap dengan perempuan je anti. Kalau lelaki je anta. Ya, dan dia tak akan tertukarlah. Anta lelaki, anti perempuan. Biasanya macam tu. Ya. Okey, boleh ya? Kemudian third person kita tak belajar lagi. Fokus saja first person, second person. Boleh kalau nak letak third person, ya. Kita pun dah belajar. Dah belajar sebenarnya. Qul huwallahu ahad. Huwa itulah. Itulah third person, ya. Jadi oleh kerana dah tahu kita masuk ajalah, ya, third person. Ya, third person. Jadi third person kita ada huwa untuk lelaki. Maknanya he lah. Ya, he. Kemudian kita ada hiya. Maknanya she. Ya, hiya. Kemudian kita ada huma. Ya. Kita ada huma maknanya apa kita panggil, ya? Both lah, ya. Both of them lah kita kata. Ya, 2 orang. Ya, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh, male and female. Macam antuma juga. Antuma pun male female, huma pun male female. Third person. Third person, ya. Kemudian kita ada home. Ya. Home makna apa home? Home maknanya them lah. Ya. Untuk male. Kemudian kita ada hunna. Ya, untuk them juga, tapi untuk female. Ya, jadi ini 2 lah, ya. Ini 2 orang. 2 sahaja. Tapi kalau ni, ya, dia lebih daripada, sama atau lebih daripada 3. Jemaah-jemaah yang di luar boleh bersuara ya. Kalau ada soalan nak tanya Ustaz, you can unmute yours and you can ask question pada Ustaz ya. Terima kasih. Okey. So selesai lah. Itulah dia first person, second person, third person, ya. Dah selesai lah. Suara Ustaz boleh clear dalam tu? Dalam, okey. Boleh Kak Jamila okey Anti okey. Anti. Jangan pandang orang lain. Anti is you. Ya. Anti seorang, ya. Awak seorang, engkau seorang. Boleh ya? Apa dia? Home. Them male. M tu male, F tu female. Kalau hunna untuk them juga tapi female. Basically itu je lah, ya. Selesai lah. Dia timbul sikit masalah bila dia is a combination. Bila ada 2, ya, bila ada 2 perkataan nanti. Ya. Apa dia? Tanya jemaah yang di luar-luar. Dah tanya dah, ya. Jemaah kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Okey. Selesai ya. Kalau selesai kita pergi ke peringkat yang seterusnya lah, ya. Jadi macam mana kalau kita nak sambung dia? Ini kalau dia stand alone. Dia stand alone. Ini kalau dia
detach lah, detach. Ya. Macam mana kalau dia attach? Ya. Contoh kita kata assalamualaika ke kan? Bila dia bersama dengan assalamu tu. Assalamu alaika. Assalamualaika ke, alaiki ke, alaikum ke. Yang itulah kita nak kena tahu yang ni dulu. Kalau kita dah biasa assalamualaikum kan? Seorang ke, dua ke, tiga assalamualaikum. Memang itu lafaz dalam Islam lah. Tapi by right, kalau kita jumpa seorang, macam Ustaz nak sebut pada Datuk ni, Ustaz akan kata assalamualaika. Seorang, ya, sebab dia seorang. Ya. Yang itu tu yang tak ada sebab tadi kita kata anta. Macam mana boleh pasal apa tak kata assalamualai anta? Tak boleh kan? In Arabic dia tak ada assalamualai anta, tak ada. Assalamualai anti tak ada. Jadi dia direngkaskan assalamualaika, assalamualaiki. Ya. Jadi itulah ya. Maknanya apabila kita panggil ya, nanti kalau kita nak sebut assalamualai itu untuk anta dan anti ya, dia ka. Ya, ka. Sama ada ka atas ataupun ki. Ya, contoh Ustaz tulis assalam ya. Assalamu alai. Ya. Assalamu alai. Ustaz tak habiskan, tengok jangan salin dulu, kita bagi masa salin. Assalamu alai. Ka kalau lelaki lah. Ya. Alaika kalau lelaki. Kalau perempuan alaiki. Itu untuk anta dan anti kan. Tapi kalau untuk dua orang ya, dia assalamu alaikaki, tak boleh lah pasal dia dua orang. Ya, assalamu alai. Untuk dua orang. Assalamualaikum untuk ramai. Ya. Jadi kita ada assalamu alaikaki, assalamu alaikuma. Koma untuk dua orang. Ini untuk ya, 2 packs. Memanglah ya. Tapi nak bagi tahu untuk assalamualaikum sebab kita dah buat keputusan, ya, Islam dah buat keputusan, semua assalamualaikum. No matter how many people ada. Seorang, dua orang, tiga orang, perempuan, lelaki, kita dah standardizekan assalamualaikum. Tapi by right ya, untuk benda-benda yang lain pula, Ustaz bagi contoh assalamualaikum ni sebab ni yang kita dah hafal. Yang tuan-tuan dan puan-puan tak perlu hafal lagi, ya. Jadi 2 pack assalamualaikum. Kalau ramai baru assalamualaikum. Ini maknanya lebih atau sama dengan 3 packs. Ya, assalamualaikum. Jadi sebenarnya assalamualaikum tu memang untuk 3 atau lebih. Ya. Jadi kom ni daripada tom ni lah. Sebab tu antum kom. Tuma kuma. Tati kaki. Ya. Jadi dia tak kata assalamualaita, assalamualaiti tak. Yang ni susah sikitlah. Ya, yang ni agak susah sikit. Tapi sikit aja susahnya, tak banyak, ya. Okey ya. Jadi kalau perempuan dah boleh agaklah. Assalamualaikum untuk lelaki, ramai kan? Kalau perempuan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kunna lah, kunna. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok dia punya sebab tengok bentuk dia, ya. Sebab dia tak jadi tati tuma. Cuba tengok. Bagi perhatian, jangan salin tu. Kak Faridah jangan salin. Nanti ada masa. Pasal dia salin dan dengar dan tengok tu benda-benda yang lain. Ya. Memang tak dapat nanti. Nanti masalah dia dia akan menyesal di kemudian hari nanti. Ya, dia akan menyesal nanti ya. Bila dah kemudian hari nanti baru menyesal saya. Jadi sebelum menyesal, jadi ustaz kena bagi tahu dulu. Okey ya. Sekarang ni kita bincang pasal second person. Ganti nama kedua, second person lah. Second person ni yang awak ya, awak seorang, awak berdua, awak bertiga tu. Ya, ataupun engkau seorang, engkau berdua, engkau bertiga. Okey, bagi perhatian, ustaz apply kan kepada assalamualaikum. Ustaz apply ya. Okey, kamu cerita, ustaz apply kan. Kalau dia seorang, anta, dia tak kata assalamualaita, tak ada dalam bahasa Arab. Dia ta tu ditukar jadi ka, assalamualaika.
Boleh tak Kak Majidah? Ya. Wajah tak senyum, wajah masam. Muka ketat. Tapi iman ada untuk tolong tengok kan. Kak Majidah fokuslah. Unless kalau ada orang tanya soalan, kita boleh lah. Ya, okey. Yang mana? Bahasa mana ada tak hafal? Ya, belajar bahasa Korea pun sama juga, ya. Tak, dia grammar juga. It is grammar. Dia memang hafalan dari segi vocabulary, it's a new vocabulary. At the same time, you have to understand dia punya seorang, dua orang, tiga orang kan. Dia bukan hafal buta. Ya. Jadi jangan memorize blindly, jangan. Ya. Jadi memorize with your open eyes lah, ya. And of course your open heart, ya. Walaupun tak pernah buat heart surgery tak apa, ya. So itulah cerita dia, ya. Boleh? Assalamualaikum dah boleh dah? Latin boleh? Assalamualaikum boleh? Ni. Second person. Tak Ustaz tak tahu, Ustaz panggil je betul ya? Ya? Oh tak ada. Oh nanti tak datang, ya. Tak apalah insya-Allah. Amin, ya. Okey, ya. Apa kita panggil? Macam mana? Yalah. Ya. Itu tak apalah, dia standard. Assalamualaikum itu semua standard. Alaika ke, alaiki ke, kan alai itu kan is always alai kan? Okey. Anta mana ti? Anta is ta. Ya. Itu yang Ustaz tengah cuba terangkan. Instead of alaita tak ada. So dia gunakan alaika. No more, tak ada ta lagi. Tapi asalnya originally is anta. Ya. Sebab tu Ustaz kalau boleh tak nak kenalkan semua. Tapi tak boleh bila kita sebut first person, second person, third person kena sebutlah. Ya. Sebab first person ada yang seorang, ada yang berdua. Ya, third person, second person pun sama, ada seorang, ada dua, ada tiga, memang macam tu. Ya. Example untuk apa? Kalau dapat yang ni pun dah cantik dah. Tak perlu contoh lain dah. Ustaz boleh bagi 10 contoh lagi, boleh bagi. Tapi mengapa kita nak ambil contoh yang asing bagi kita? Assalamualaikum ni memang dah duduk dalam kita punya kebiasaan kan? Cuma Ustaz adjust saja. Instead of Assalamualaikum, kalau seorang Assalamualaikum. Memang kita tak apply benda ni dalam kehidupan seharian pasal memang kita sentiasa kata Assalamualaikum kan? Betul. Tetapi by right, kalau dia seorang lelaki, Assalamualaikum lah. Ingat je, anta, Assalamualaikum. Anta, ka. Anti, ki. Kan baris bawah. Anta baris atas kan? Anta, ka. Anti baris bawah, ki. Kalau dua orang, originally antuma. Tengok atas, antuma, originally. Ya. Ada ni. Ada apa kita panggil? Laser ada, laser. Pointer. Laser pointer. Kalau ada, Ustaz boleh tunjuk macam tu je. Tak ada. Okey, tak apa. Akan datang, insya-Allah. Ustaz minta saya nama kan, jangan panggil nama saya je. Semua gambar-gambar ni Ustaz. Yang apa? Yang oren siapa? Yang warna oren tu yang ada sekarang. Oh, yang datang. Okey. Ya. Okey. Oh, baru Ustaz tahu nama. Ustaz tak. Okey, tak apa ya. Jadi Assalamualaikum tu daripada anta tadi jadi Assalamualaikum. Yang mana? Kadang-kadang ya. Contohnya ketika kita ziarah kubur Rasulullah, kita akan kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Contoh dia kan. So kadang-kadang kita apply juga. Ya. Sebab apa Assalamualaikum tu? Sebab para sahabat pun ketika ziarah kubur Nabi, mereka sebut macam tu. That's why kita follow. Tapi Assalamualaikum is a general kind of apa kita panggil greeting yang dah accepted. Ya, sebab tu kita tak ubah. Tapi sepatutnya kita ubahlah.
Tapi si Nabi pun tak pernah ubah, sahabat tak pernah ubah, kita just follow. Sebab agama ni ada banyak benda yang kita kena follow saja. Ya, kita tak boleh tanya. Pasal apa Zuhur 4 rakaat? Memang tak boleh tanya. Pasal apa subuh 2? Patutnya subuh tu lah 4. Zuhur ni orang sibuk 1 jam rehat kan. Macam sekarang ni, bulan Ramadan, company-company kebanyakannya half an hour je berehat. Ya, ada kuliah, ada. Jadi tak boleh tanya. Memang macam tu Allah dah buat. Ya, okey. Kemudian kalau 2 orang, asalnya antuma, dia jadi kuma. Dia jadi kuma. Assalamualaikuma. Ya. Kalau dia antum, assalamualaikum. Jadi yang kum tu asalnya ialah antum. Haji Nazri? Ya. Yang kum tu, kum kat bawah tu, asalnya antum. Boleh? Boleh? Okey. Jadi apabila apa kita panggil ya? Apabila ni depannya dia Kak Laila. Laila. Tambah Laila. Ya. Tambah Laila. Tak apa. Dia baru datang. Nanti Kak Laila macam hari tu kita bila kata, saya baru sampai Ustaz. Dah kena tanya. Faham. Ya tak apa. Ya. Jadi alaika, alaikuma, alaikum, alaikunna. Ni kalau dah apa? Kak Laila baru sampai, dia tak dapat lagi ni. Banyak dia tertinggal ni untuk hari ni. Kita bagi dia peluang untuk ni lah. Ya. So hari ni kita cerita tentang pronoun, ganti nama. Ada first person, biasa kan first person, second person, third person kan? Kak Laila, biasa ya? First person, saya lah, saya, kami, that is first person. Second person ni yang tak, dia is third person. Mana boleh dia tu second person? Dia tu yang tak ada kat sini. First person, kita. Second person, orang yang duduk depan kita. You are my second person. Ya, awak ataupun engkau. Ya. Yang in Arabic kita kata anta. Tengok atas. Anta dengan anti. Second person. Anta. Second person tu. Ni yang sini second person. Yang tu tadi mula-mula. Tengok yang second person ni. Ya, anta dan anti. Okey. Kemudian kita ada third person. Third person tu lah orang yang tak ada di sini. Ya, contoh macam Datin tadi tak ada kat sini kan. So kita kata hiya. Hiya lah kan. Dia tak ada sini. Tapi kalau dia ada, anti lah. Sebab dia duduk depan kita. Kalau dia tak ada, hiya. Ya, macam kita kata Datuk Osman. Datuk Osman tak ada kan. So kita refer dia sebagai huwa. Pasal dia tak ada di sini. Ya. Jadi third person tu orang yang tak ada di sini. Orang yang ghaib kita panggil. Ghaib tu maknanya yang absent. Ghaib is absent. Orang Melayu dia kata ghaib tu hilang. Ya. Orang Arab bila kata Datuk Osman, ya, kalau Datuk Azizul hadir. Hadir tu maknanya present. Hadir is present. Ya. Ini tambahannya ya. Kalau present hadir, ya, hadir, ya. Ra ya. Hadir. Ya. Hadir mana present lah. Ya, present. Tapi kalau tak hadir kita panggil ghaib. Bahasa Arab ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayu pinjam daripada bahasa Arab. Orang Melayu memang banyak buat pinjaman. Dan mereka tak bayar balik. Dia buat harta dia. Ya, orang Melayu memang macam tu. Hadir. Jadi kalau Ustaz tanya dalam kelas, Datuk Azizul hadir. Kalau Datuk Osman, dia takkan jawab lah. Takkan dia jawab ghaib. Dia tak ada kat sini. Orang lain lah tolong jawab. Bila Ustaz kata Datuk Osman, Datuk Azizul jawab ghaib. Faham lah masa kita ambil attendance tu. Okey, boleh ya? Hadir. Hadir is hadir lah. Dia hadir tak? Hadir. Hadir tu is present. Ya. Lawan bagi present ialah not present lah, absent. Absent. Cuma, ada cuma. Cuma itulah yang menyebabkan sikit ada susah. Cuma tu. Sebab hadir ni untuk lelaki. Pasal bahasa Arab, kita kena tahu, bahasa Arab dia memang gender based. Gender. Dia gender. Maknanya, lelaki hadir. Kalau perempuan, hadirah. Kena tambah tak marbutah. Jangan cakap leceh. Tak,
Dia tambah ni je, tambah ni. Jadi maknanya kalau lelaki hadir, perempuan hadirah. Kalau ghaib, ghaibah. Ghaibah. Ya. Betul, tapi itu plural. Muslimin untuk plural lelaki, muslimat plural perempuan. Ya. Jadi maknanya sama juga hadirin, hadirat. Pernah biasa tak dengar? Hadirin. Diminta para hadirin, maknanya plural lah tu. Para, tak payah kata para pun, hadirin tu memang plural. Ya, hadirat. Hadirat maknanya perempuan yang datang kan. So ini kita cerita singular. Ya, yang tadi Kak Jamilah tanya tu yang lebih advance. Ya, yang plural. Fokus pada singular dulu. Ya. Jadi sebelum ya. Mesti tak marbutah. Dia bukan tak maftuhah yang terbuka tu. Tak, ada dua. Satu yang terbuka, maftuhah dia panggil. Satu lagi marbutah tu yang terikat. Ni terikat ni. Okey, Ustaz bagi tahu. Tengok dulu. Ni terikat ni. That's why nama dia tak marbutah. Nama dia tak marbutah. Marbutah ni maknanya yang terikat ni. Ni terikat. Kalau kita buka dia punya ikatan, Kak Laila, kalau kita buka ikatan, dia akan jadi macam ni. Jadi, apa kita buat? Kita tarik dia tahu, kita ikat dia. Jadi, ta tu duduk kat atas. Ini pun sama juga, terikat juga. Ini dengan ni sama. Ini kalau dia stand alone, ini kalau dia attach. Dia attach kepada bar yang datang sebelum dia. Nampak tak? Sebab tu ada dua. Satu tak marbutah yang stand alone. Ya. Senyumlah sikit, jangan semua muka ketat, ya. Bulan Ramadan kena banyak senyum. Ya. Senyum dapat pahala, ya. Tapi semua ketat. Absorbing with smile, not absorbing with apa kita panggil, ya. With a very sad and sour face, tak nak. Tak scared apa? Ya. Biasa saja. Takkan kita boleh dapat 100%, impossible. Ada benda yang kita akan tertinggal, kita boleh tanya soalan, macam tu. Belajar macam itulah. Ya. Tuan-tuan dan perempuan dah biasa sebenarnya, cuma mungkin sebab dah lama tak masuk, tak register kat universiti lah. Kelas banyak. Sebab kelas kita santai. Kelas kita santai sangat. Ya, kelas kita santai sambil tidur-tidur, sambil kunyah-kunyah, apa kita panggil kan, kunyah kacang, ya. Kunyah apa makanan-makanan, ya. Asam. Cuma Ramadan tak boleh mengunyah, tu saja, ya. Okey, jadi itulah cerita dia, ya. Jadi hadir, kalau saya kata Datuk Azizul hadir. Okey, try. Datuk Azizul. Ha tu jangan hadir, jangan. Ha, sebab dia alif. Orang Arab kalau kita ubah panjang pendek, lain makna dia. Jangan tukar. Ya. Jadi kalau ha alif, hadir. Tapi jangan panjang-panjang. Hadir. Tak boleh lah. Ya, macam amin kan. Ustaz selalu tegur orang. Amin tu, orang Melayu suka-suka hati je. Amin. Nasib baik amin tu bukan Fatihah. Kalau tidak, batal solat dia. Tu, ya. Kalau kita belajar tajwid, kita panggil original mad. Original means dua je. Sebab tu tak boleh lebih. Kalau min boleh. Min ada 3 wajah. Amin. Amin. 4. Amin. Min tu yang panjang. Jangan panjang. Ya. Tapi sebab kita tak tahu, tu kita panjangkan. Ya. Jadi 2 saja. Amin. Ya. Yang biasa baca pendek tu siapa dekat kita punya Umi, kelas Umi? Dia baca pendek je. Kalau Ustaz amin, dia amin. Pendek je. Siapakah orang tersebut? Perempuan tak perasan, tuan-tuan tak perasan. Nama dia ialah tak ada masalah. Apa ni, apa kita panggil, ya? Nama dia ialah Hasan juga. Tapi bukan Hasan apa ni, suami Kak Jamilah. Dia mesti macam tu punya. Ya, sebab benda tu berlaku banyak kali, sebab tu saya ingat dia. Ya, kalau tak percaya, kalau ada video ke apa tu tengok dia. Dia amin, dia dua-dua je.
Ya, boleh amin, boleh amin panjang boleh. 6 kan? Tu masuk tajwid pula, itu mad arid lis sukun nama dia. Ya, tu ustaz nak kena buka kelas tajwid pula. Ya, jadi ustaz masukkan saja elemen tajwid tu sebab kita dah pernah belajar. Cuma mungkin kita tak ingat mad yang mana, ya, mad arid lis sukun ke, mad wajib muttasil ke, mad jaiz munfasil, ya, mad lin ke, ya, mad apa kita panggil, ya, mad apa lagi, ya, macam-macam mad lah, ya, apa, dan akhirnya oleh kerana semua tu tak hafal, yang hafal satu saja, mad bedal je, mad bedal sebab dia bedal je, ya, dia main bedal je, mad bedal nama dia. Amin yang 2 lah. A2. Akak baca 4. Okey, sebut balik sekali lagi. Okey, tak apa, jawab. Sekarang ni akak jawab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, jawab. Okey, dua-dua lah tu. Tapi kalau panjangkan sikit, amin. Jadi 2-4. 2-2 boleh, 2-4 boleh, 2-6 pun boleh. Tapi kalau imam-imam biasa, ya, dia akan baca 2-6. Pasal dia imam kan? Dia baca panjang sikit lah. Ya, 2-6. 2-6 boleh. Maknanya A tu 2, min tu 2. A2, min 4. A2, min 6. Dia boleh tiga bentuk. Dia panggil 3 wajah. Ya, sebab Fatihah kita kena ambil perhatian sebab dia rukun. Nasib baik amin tu bukan rukun. Dia bukan part of Fatihah kan? Kalau amin tu part of Fatihah, ramai orang berdosa lah sebab salah. Ya, nasib baik dia tak termasuk, ya, tak batal lah solat. Ya, sebab itu belum baca, ya, Rabbighfirli, ya, warhamni wajburni. Itu pun sebab tu bacaan-bacaan kebanyakannya tak rukun. Perbuatan tu rukuk is rukun, sujud is rukun. Tapi dia punya bacaan tu bukan rukun. Kalau bacaan rukun ramai orang salah. Ya, nampak tak kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tu cerita dia. Okey, ya, balik pada cerita tadi. So alaika untuk seorang, alaiki seorang tapi perempuan, alaikuma 2 orang. Ya, jadi kalau ustaz nak bagi assalamualaikuma, mana both of them lah. Both of you lah, both of you. Ya. Assalamualaikunna untuk 3 orang. Ya, pasal bertiga. Ya, pasal perempuan bertiga. Tapi kalau ada lelaki ada perempuan, assalamualaikum. Kalau is a mix of male and female, kum. Ya. Tapi kalau perempuan saja, kunna. Kalau lelaki saja, kum. Dia sebenarnya tak susah, tapi sebab dia banyak. Dia tak susah, tapi dia banyak. Ya. Dia ada first person, tapi bahasa Inggeris pun first person, second person juga. Third person, bahasa apa belajar semua first person, second person. Spanish pun sama juga. Ya. Bahasa Portugis sama juga. Perkataan lagi kadang-kadang jauh beza. Kita tak pernah dengar. Bahasa Arab kita dah biasa dengar. Kadang-kadang kita tak faham je. Ya, sebutan tu. Ya, orang Arab suka, ya, orang Melayu suka halas. Habis semua tu halas. Arab pun halas apa benda halas ni? Arab tak faham. Dia bukan halas, dia khalas. Nampak bunyi dia. Khalas. Okey, khalas. Ya. Ma muskilah khalas. Macam kereta ada berlanggar ke apa semua sebagainya. Dia keluar kata khalas. Khalas bukan halas. Arab tu berfikir apa benda orang ni cakap. Pasal kalau kita salah sebut makhraj, Arab tak faham. Orang putih sama juga. Ya, kita duk sebut, ya. Dia tak faham sebab kita sebut salah. Ya, pronunciation kita salah kan? Ya. Kita sebut, ya. Apa ni ada siapa tu yang sebut, ya? Manchester. Apa Manchester? What is Manchester? I do not know. Manchester, kan? Tu yang cerita Kelantan, cerita apa? Sabri Yunus, ya. Apa ni? Pakcik duduk mana? Concoda kat mana? Concord Hotel. Tak, itu drama dalam TV. Sabri Yunus berlakon. Dia sebab dia tak pernah datang salam. Dia datang Abeh duduk mana Abeh, ya? Dia kata Concoda, ya. Taubatlah orang putih tak faham. Concoda, what is concoda? Tak faham.
Sebab kita salah sebut kan, ya. Macam bicausa jugalah, bicausa. Mana faham sampai ke sudah bicausa because. Nampak ya? Kak Faridah yang belajar UK pun tak faham ya. Tak, bukan sebab bila salah sebut, ustaz nak bagi tahu sebab apa kita ketawa, sebab kita dah tahu sebutan yang betul. Arabik sama juga. Kalau kita kata hadir, hadir, what is hadir? Hadir, baru dia faham. Hadir, what is hadir? Ya, dia tak faham. Macam kita panggil orang Melayu kan, dia daripada Hilton ataupun daripada Zamzam Tower, dia nak pergi ke ni, nak masuk, nak buat umrah lah. Ya, dia kata tawaf. Arab tak faham. What is tawaf? Tawaf, what is tawaf? Dia tawaf. Tawaf. Okey, tawaf. Here dia kata, ya. Tawaf. Sebab dia bukan ta. Bila kita kata tawaf, dia tak faham. Apalah Arab ni bodoh, dia kata tawaf pun tak faham. Dah kau yang salah sebut, bukan dia salah dengar, ya. Okey, apa nak tanya? Silakan. Ya, alhamdulillah paling kurang tuan-tuan dan puan-puan boleh juga ketawa. Tadi muka ketat aja. Of course, mana ada bahasa tak memorize. Ya, memang kena tahu, ya. Bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Boyan, bahasa apa? Semua kena tahu dia punya vocabulary. Ya, cuma kadang-kadang vocabulary itu kita dah tahu, kadang tak tahu. Tak apalah. Ya. Okey, selesai. Dah selesai ya? Okey, khalas ya. Ada kha. Khalas ya. Tapi kadang bila Arab sebut dia tak sebut kha, dia sebut kha, macam khalas ya. Wallahi ya. Jadi sebutan-sebutan ya. Okey. Kita ta'am, dia to'am. Ya, to'am tu yang makan, to'am. Ya. Jadi terpaksa cakap macam ni jelah. Tak faham? Sebab bahasa percakapan tak boleh, terpaksa bahasa isyarat lah. Isyarat. Ya. Nak buat macam mana ya? Macam apa ni, ustaz nak cakap pergi ke apa kita panggil ya? Pergi ke Solo. Kalau pergi Jakarta ke apa tak apalah, kita guna English orang faham. Pergi ke Solo, satu tempat di Solo, ya, sebab dia tak ada toilet mandi. Ustaz kata towel, dia tak faham. Towel. Ya. Ustaz tukar dia. Takkan towel. Lagi tak faham. Dia tak faham. Ya, towel tak faham. Macam mana ni perkataan? Sebab bahasa Indonesianya anduh. Macam mana nak cakap, ya? Terpaksa dah tunjuk mandi. Lepas tu dia pun fikir, dia lagi tak faham. Ustaz pun ya, pergi kat tempat dia, ni anduh dia kata. Memang tak boleh faham. Nak macam mana? Susah pun tak dapat. Kalau kita tak dapat perkataan tu, sampai ke sudahlah. Mati kering lah kita kat situ. Pasal dia tak boleh faham, ya. Okey, tu cerita dia. Okey, selesai. Datuk Datuk Azizul, ya. Kalau cikgu panggil apa jawab? Hadir. Kalau Datin, kalau cikgu panggil sebut sekali lagi. Hadirah. Bukan di ya, dot. Hadir. Dot. Kena betulkan makhraj. Ya, dot. Ya, ain. Kaf. Lam. Ya. Sebab bahasa memang makhraj kena sebut betul lah. Ya. Bahasa memang macam tu. Ya. Nak buat macam mana? Okey, ya. Hadir lelaki, kalau perempuan hadirah. Ghaib lelaki, perempuan ghaibah. Ya. Bukan nama dia ghaibah. Dia tak datang, ya. Kita kata tak ada pula senarai nama ghaibah kat dalam ni. Memang tak ada, ya. Ghaibah maknanya perempuan tu tak datang, absent, ya. Okey, selesailah, itulah dia cerita dia. Alaika, alaikuma, alaikum, alaikunna, ya. Jadi ada tak kita tengok contoh-contoh dalam apa kita panggil, ya? Dalam ni tak ada lagi lah, ya. Tak apalah, ya. Jadi sekarang ni kita dah pergi second person, ya. Kita pergi first person pula dengan assalamualaikum juga. Assalamualaikum, ya. Tapi kita pergi first person, ya. Assalamualaikum juga, dia alai juga, ya. Dia alai juga, ya. Tapi sebab ana
Ana tu kena tambah ya kat belakang. Untuk anta tadi ka kan? Tengok dulu. Anta dia ka, anti dia ki kan? Antuma dia kuma. Kalau ana dia tambah ya kat belakang. Jadi alayya. Alayya. 2 kalilah. Ain, lam, ya. 2 kali. Sebab dia 2 ya, bila 2 ya kita buat syaddah je lah. Ya, tapi tak adalah orang kata assalamu alayya. Selamat sejahtera ke atas diri saya. Orang tak cakap. Tapi kalau kita nak sebut macam itulah, ada 2 lah ya, alayya. Kalau alayya, banyak dalam alayya, ya. Alayya tu maknanya ke atas saya. Ke atas saya. Kalau alaika ke atas kamu kan? Selamat sejahtera ke atas kamu. Cuba terjemah assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu ramai. Ya. Jadi kalau seorang alayya. Alayya. Kalau ramai alaina, alaina. Itu yang alaina selalu sebut, alaina. Ya. Jadi alayya untuk ramai, untuk seorang, ya. Alaina. Alaina. Alaina untuk kami lah, untuk kami, ya. Ke atas kami. Alayya ke atas saya. Okey. Ini tadi dia punya ni, ya. Kuma, kunna. Okey. Sekarang sini pula, ya. Jadi kalau huwa, ya, dia jadi hu saja. Jadi alaihi. Alaihi. Mana kalau huwa hi. Kalau dia perempuan, ya, alaiha. Kalau tak dapat hari ni tak apa, ya. Orang lain pun macam tu juga, ya. Alaiha. Alaiha. Alaiha untuk she. Ya. Kalau huma alaihuma. Alaihuma. First person? Alaiya seorang. Kalau kita nak kata saya lah. Kalau nak kata ke atas saya. Ke atas diri saya. Alaiya. Kalau nak kata ke atas kami. Alaina. Sebab tu dalam Quran banyak jumpa na tu. Na tu banyak. Allah maghfir lana. Ya, Allah maghfir lana. Na belakang tu makna kami semua tu. Asalnya nahnu lah. Asalnya nahnu, ya. Jadi dia tak adalah nahnu lagi, dia ringkaskan. Sebab bila bergabung, dia tak ada lagi nahnu tu. Ya, mana ada kata nahnu tak ada. Ya, dia jadi na saja. Kita akan jumpa, kita akan tengok. Kita dah ada jumpa, ya, tapi sebab tak belajar lagi, ya. Contoh, cuba buka apa ni, contoh rob. Contoh rob dalam buku ni, ya. Contoh ke-11. Contoh 11. Ya. Tuan-tuan dan perempuan yang di rumah, ya, tengok. Contoh 11. Ada rob. Contoh 11. Kak Macita punya photostat tu tak kualiti lah, Kak. Betul lah. Tak kualiti. Susah nak buat. Kena buat macam ni, cantik. Ya, tengok pun cantik kan dia punya pemandangan, ya. Okey, cuba tengok contoh worst example kat belakang bawah tu. Rabbis samawati. Jumpa tak? Rabbis samawat. Bawah sekali. Contoh ayat. Jumpa? Okey, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. Nampak tak huma? Nampak huma. Jadi huma tu kita dah tahu dah. Huma referring to one, two or three? Huma. Ya, huma soalan, jawab soalan. 1, 2 or 3. Ya, Ustaz tak tanya bos ke dam ke kan? Jawab soalan, ya. Tu. Huma tu. Ya, okey, kita terjemahkan. Rabbis samawat. Rabb, Tuhan yang mencipta kan? Tuhan yang mencipta semua langit, wal ardi, yang mencipta bumi, wama bainahuma, dan apa yang baina, ya. Di antara kedua-duanya. Kedua-dua tu apa? Langit dan bumi lah. Jadi instead of kita kata langit dan bumi, kita ganti dengan huma. Huma tu tengok huma, ya. Cuma tak ada keluar lagi lah ni home ni. Ni kejap lagi lah, ya. Dia kat sini lah pula nanti.
Ya, ni huma ni. Ni Ustaz sebut alaihuma kan? Ya, ya alaihuma ataupun alaihima lah. Sebenarnya alaihima ni. Yang lebih tepat alaihima lah. Dia tak ada alaihuma, ya. Ya, alaihima. Ya, tapi kadang-kadang boleh macam tadi kan baina. Ya, baina huma. Ya, huma ataupun hima tu samalah untuk dua lah. Both kan? Both of them. Maknanya untuk as-samawat dan al-ardi. Untuk langit, heavens dan juga earth. Ya, dua. Jadi bila kita rujuk pada dua benda, kita guna huma. Ya, sebenarnya kita dah jumpa banyak. Cuma kita belum mantap lagi. Pasal kita tak banyak practicing lagi. Ya, kita dah belajar tapi practicing itu belum banyak. Kena banyak lagi baca Quran lah. Ya, bulan Ramadan ni lah peluang dia. Ya, ya. Buku yang pertama, yang paling nipis. Ya. The thinnest book dia ada 3, the thinnest one. Ya. Yang the 20 most frequently used word in the Quran. Ya, ni yang paling yang mula-mula sekali. Ada 20 contoh dalam ni. Ya, ada 20 contoh. Okey, sekarang kita ulang balik. Rabbis samawat. Rabb mana Tuhan. Dah hafal kan Rabb tu, Tuhan. Ya. As-samawat dah tahu dah, langit-langit. Ya, heavens. Wal ardi, wow dah tahu. Wow makna dan kan. Al-ardi, al-ar apa makna ar? Tanah atau bumi. Ya, ada 2. Wa ma, wow dan ma apa yang. Ma tu kan partikel, kita dah belajar. Ma kan. Ma tu apa yang boleh, ma tu soalan pun boleh. Ya, dia boleh soalan macam ma rabbuka, apakah Tuhan kamu, ataupun ma tu makna apa yang. Kita dah belajar dah ya. Contoh ma tu ada di mana? Contoh ma tu ada di nombor 3 dah ada dah. Ya. Jadi tuan-tuan kena ulang-ulang ni benda ni, ulang-ulang. Ya. Perasan tak setiap kali kelas, ya setiap kali kelas ustaz akan bagi 6 hari untuk buat ulang kaji. Perasan tak? Setiap kelas je 6 hari ulang kaji. Setiap kelas je 6 hari ulang kaji. Alhamdulillah ya. Nak ustaz tambah 16 hari pula ulang kaji ke? Ya. Jadi kita ulang benda-benda tu ya. Sebab kita dah belajar. Sebab kalau perkataan tu kita tak ingat memang tak boleh lah. Ya, kita kena ingat Rabb, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadikan. Rabb. As-samawat, langit-langit. Ya. Wal ardi dan bumi. Waw dan ma apa yang. Bainahuma. Baina tu tak belajar lagi tapi maknanya antara, between. Between both of them. Ya, maknanya between heavens and earth. Ya, itu maksud dia. Itulah contoh ya. Kita akan jumpa. Sebab tu benda-benda ni kita panggil pronoun. Pasal dia menggantikan. Faham kan? Dia menggantikan. Instead of kita kata kita rujuk, kita kata apa ni, Kak Masyitah. Kita tak ulang lah. Ya, kita ulang dia dengan kita kata kalau dia ada depan kita kata anti. Tak payahlah ulang nama dia kan. Kita kata anti. Kalau dia tak datang, kita kata dia hiya. Hiya lah. Ya. Nak kata Raibah tadi kan betul lah. Ya. Hiya. Pasal dia tak ada di sini. Hiya. So itulah cerita dia. Ya. Okey boleh ya. Okey selesai. Ya. Jadi alai tadi. Ya. Alai. Alaihim lah tu. Alaihim. Ya. Ya, itu nak bagi contoh kebetulan dia jumpa. Okey, ya. Ini alai juga, ya. Alaihim. Ya, alaihim. Ya, ini alaihinna. Alaihinna. Jadi ambil je gambar, nanti ulang-ulang banyak kali, akhirnya dapatlah. Ya. Dia dapat tu ialah result daripada ulang-ulang banyak kali. Kalau belum dapat sangat hari ni tak apa. Biasa je benda ni. Ya. Ada profesor kat UM pun macam tu juga ya. Dah banyak dah berapa bulan belajar tak dapat juga. Dia profesor. Tapi profesor benda lain lah. Profesor sains, profesor apa kan. Tak dapat juga. So jangan pelik lah. Ya. Belum rezeki kadang-kadang orang kata kan. Belum rezeki lagi. Itu itulah cerita dia. Ya. Ada soalan dalam? Bukan, saya nak tanya jemaah. Okey tak clear, tak boleh. Ya. Yeah.
Assalamualaikum jemaah semua yang di luar. Padang sana. Clear tak? Oh tak boleh, dia kamera Clear. sebab padang sini warna Ustaz. Adakah semuanya clear? Boleh seorang jawab? Clear, clear. Jelas ya? Jelas je, terima kasih. Whiteboard jelas, suara Ustaz jelas? Jelas, jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Online berapa orang dia? Online. 46. Okey lah. Ya. Alaihima, bos. Alaihima. Alaihima. Alaihim untuk ramai, plural. Alaihima untuk dua orang, both of them. Alaihim untuk all of them. Ya, ataupun more than two lah. Three and above. Okey. Cukuplah tu untuk ni lah. Ya, untuk sesi muka masam cukuplah tu, ya. Ya. Tak apa, tu biasa je, ya. Tadi kalau kita ulang banyak kali, ya, buat persediaan, pagi tadi pun dah ada bagi 20 minit untuk ni kan. Satu hari 20 minit je ulang-ulang kaji. Cukuplah. Jadi dia tak ada pressure sangat. Ya, kalau 2 jam nak study, memang pressure lah kan. 20 minit je. Ulang-ulang tengok balik ya. Ana saya, nahnu kami. Ya, nahnu kami. Jadi macam itulah ya. So kita ulang-ulang saja. Tapi kita dah boleh agak dah kan? Kita dah boleh agak bahawasanya kalau apa kita panggil ya. Kalau yang na belakang ni kami lah ni. Ya, alaina ya. Rabbana ya. Maknanya Rabbana Tuhan kami. Maknanya na tu berasal daripada nahnu. Na tu daripada nahnu. Janganlah kata o lagi. Ya. Na tu daripada nahnu. Tengoklah asal sebelah kanan tu. Kan ana dengan nahnu. Ya, ana dengan nahnu. Jadi ana saya. Boleh perempuan, boleh lelaki. Ya, kalau kita nak kata saya je, ana lah. Tak payah fikir 2-3 kali. Memang ana tu saya. Ya. Kemudian kalau kami, nahnu. Senang, tak payah 2 orang ke 3 orang, lelaki perempuan, semua senang. Ana dan nahnu. First person dalam bahasa Arab senang. Ana dan nahnu saja. Ya. Cuma bila dia bergabung dengan alai tadi tu. Ya. Dia tak kata alai ana, tak ada. Ya, alai ana, alayya. Kalau kami alaina. Ya. Kita dapatkan pointer tu. Boleh, tak ada masalah ya. Jadi macam apa kita panggil ya. Ustaz bagi contoh yang mungkin sedikit lebih senang ya. Harap-harap mungkin sedikit lebih senang ya. Apa contoh dia? Kita kata macam rob lah ya, perkataan rob. Rob kita dah tahu dah rob. Ya. Rob tu makna Tuhan kan? Rob ya, Robbun asal dia kan? Okey, tanya balik pasal apa Robbun? Pasal apa bukan Robban, Robbin? Haji Nazri? Haji Nazri. Pasal apa Robbun? Pasal apa tak kata Robban, Robbin? Robbun ni kategori apa ni? Yang dua-dua ni kita panggil apa? 2 depan, 2 atas, 2 bawah. Tu kita panggil apa tu? Tanwin. Nama dia tanwin. Yang ini tanwin domah kan? Yes. Ada tanwin fathah. Yes. Ada tanwin kasrah. Pasal apa? Pasal apa kita sebut dia Rabbun? Pasal apa tanwin fathah? Tanwin domah. Pasal apa? Original. Pasal originally memang dia baris dia memang untuk noun semua domah dia mesti domah ya. Tanwin domah pun boleh ataupun domah saja. Campur dengan ana ya. Ini kita apply kan. Tengok bagi perhatian. Robbun makna Tuhan kan? Ya. Tuhan yang apa? Tuhan yang sekali lagi. Tuhan yang apa? Rob kan 3, tak ingat dah. Tuhan yang mencipta. Satu lagi Tuhan yang mentadbir. Satu lagi. Jangan lupa tu 3. Bila kita kata Rob je, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadikan, samalah. Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang
Memberi rezeki, okey. Rabbun tu campur dengan ana. Bila kita campur Rabbun dengan ana, kita dah tahu ana mesti tukar jadi ya. Ana dia mesti tukar jadi ya. Ni ana mesti tukar jadi ya. Ya. Jadi kita tambah ya. Rob asalnya Rabbun kan? Tapi kena tambah ya kat belakang. Dia jadi Rob. Dia jadi Robbi. Itu Robbi. Dia tak boleh jadi Robbu ana, tak boleh. Ya, Robbu ana tak boleh, ya. Robbi lah, ya. Robbana tak masuk lagi, ni Robbi. Ya. Okey, boleh Robbi. Itu kalau Robbun campur ana. Sekarang ni kita buat Robbun, ya. Robbun campur nahnu. Campur kami kan? Tadi ana saya ni nahnu pula, ya. Rabbun campur nahnu. Rob masih sama, ya. Tapi tambah apa kat belakang? Nah. Ya. Barulah Rabbuna ataupun Rabbana. Boleh dua-dua. Rabbuna boleh, Rabbana boleh. Tadi ni Robbi. Sebab yang pasti nahnu tu mesti na. Tuan-tuan kena ingat. Kalau nahnu jadi na belakang. Nahnu je jadi na. Nahnu je jadi na. Kalau ana jadi ya kat belakang. Jadi Rob campur dengan ya, Robbi. Rob campur dengan na, Rabbuna ataupun Rabbana. Pasal apa kena baca Rob tu, ba tu 2 kali? Sebab memang asal dia ba tu 2 kali. Dia kan syaddah tu. Rob tu ada 2 syaddah, ada 2 ba kan? Rob tu dengan syaddah maknanya ada 2 ba. Double ba. You have double ba there. Ya. Jadi instead of tulis robaba, kita tulis roba tapi ada syaddah. Boleh faham kan? Tu bawah. Ya. Jadi bila Rabbun tu campur dengan nahnu kita dah tahu dah. Pendek pada short form untuk nahnu, na. Short form untuk nahnu kan na. Ya, sebab tu kita kena baca dia Rabbuna. Boleh tak baca Rabbunna? Pasal apa tak boleh? Jawapan betul, tapi sebab dia. Ya, sebab dia. Pasal apa tak boleh baca Rabbunna? Pasal apa tak boleh? Apa dia? Dia ada tambahan selepas. Pasal dia is a combination kan. Dia adalah apa name kita panggil? Compound name kan. Bila dia compound 2 kan Rob dengan na. Kan 2 tu. Bila 2 yang the first one tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Tuan-tuan kena ingat tu, tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ya. Sebab tu Ustaz pun tak berani nak tambah banyak-banyak sangat. Ya. Pasal Ustaz perlukan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk mengulang. Lama tak apa. Perjalanan kita tak apalah nak buat macam mana kan. Ya. Okey je ya. Asalkan apa kita panggil ya, asalkan dapat. Yang penting dapat. Sekarang ni kita ni yang penting dapat. Ya Allah ya, doalah ni ya, waktu-waktu mustajab. Sebelum buka puasa tu 5 minit je. Ya Allah, aku sedang seperti mana yang kau tahu ya Allah, aku sedang mempelajari bahasa Al-Quran ya Allah. Ya. Buat masa ni nampaknya macam mana? Kena. Bagus alhamdulillah. Cuma doa yang terbaik jangan cerita kat orang. Keep quiet. Betul? Ya, antara doa yang mustajab, kita doakan kawan, kita jangan cerita dia, diam je. Yang itu mustajab. Ya, jangan cerita lagi. Jadi doa kan, 2-3 minit sebelum azan maghrib je. Ya Allah, seperti mana engkau tahu aku memang dah 6-7 kelas dah ya Allah. Cuma tak berapa nampak cahaya kegembiraan tu, tak nampak lagi. Jadi seperti mana yang kau tahu ya Allah, ya, datangkanlah cahaya kebenaran tu. Bagi aku rasa gembira belajar rajin. Sebab Allah ni kalau kita minta Allah bagi. Ustaz rasa tuan-tuan perempuan tak all out lagi doa. Doa dalam mempelajari bahasa Arab ni. Sebab kalau kita all out, percayalah, ya, Allah akan bagi. Ya. Jadi alhamdulillah malam ni dah malam 20 ni. Dah mula malam 10 terakhir dah ni. Malam ni dah malam 20. Ya, antara benda 1-2 minit je minta ya Allah, bahasa Arab ni bahasamu, bahasa Quran, bahasa kitabmu ya Allah, bahasa mukjizat. Aku nak sangat memahami ya Allah, bagilah ya.
campakkanlah sedikit ilmu bahasa Arab ke dalam dadaku. Apa masalahnya? Minta betul-betul dengan Allah, dapat. Ya. Kalau tak dapat apa kita panggil, tak dapat tahun ni, tahun depan kan. Tapi mana yang penting dapat. Itu yang penting ni. Ya. Dan janganlah kita panggil, campakkan kemalasan pada aku ya untuk mengulang gaji. Ya. Kena minta. Okey, selesailah. Apa dia punya cerita dia kat situ ya. Tak ada nampak sangat contoh-contoh. Jadi kalau ada apa nak tanya? Ya. Daripada mana? Daripada mula. Okey, daripada mula kita abaikan yang nombor 1 tu, kita pergi terus first person, second person, third person ya. Okey, seperti mana bahasa lain juga, bahasa Arab juga dia ada first person, second person, third person. Yang paling penting sudah tentulah first person. Pasal kita nak cerita pasal kita kan. First person dalam bahasa Arab dia hanya ada ana dengan nahnu saja. Ana untuk saya, lelaki, perempuan, semua ana. Kalau nahnu untuk kami, ya. Maknanya lebih daripada seorang aja nahnu. More than one person is nahnu. Sama ada dia lelaki, male ataupun female. It's always nahnu. Ya, nahnu. Nahnu itu makna kami. Ya, okey. Jadi kita applykan kat bawah, ya. Kita apply pada assalamualaikum tadi. Assalamualaikum tadi, ya. Jadi kalau assalamualaikum, kalau ana dia memang akan jadi ya. Macam Rob jugalah, ya. Bagi contoh Rob lagi senanglah. Robbun campur ana kan. Robbun Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, campur dengan ana saya. Macam mana kita nak kata my God? Ya, my God, ya. Oh my God dalam bahasa Arab ya Rabbi. Ya Rabbi is oh my God. Ya, oh my gosh ke oh my God ke, ya. Ya Rabbi. Jadi ya tu oh lah kan, oh lah. Oh. Oh, bahasa orang putih oh dia tak ada oh tu Melayu. Oh, orang putih tak faham. What is oh, ya kan? Dia oh. Ya. Kalau apa? OH ya. Okey, tak apa ya. Tapi kalau buku orang putih semua O. Ya, dia takkan kata O. Ya. Okey, jadi bila Robbun campur dengan ana tak akan keluar lagi. Ya, ana tu akan muncul dalam bentuk huruf ya saja. Instead of Robbu ana, dia akan jadi Robbi, ya. Dia akan jadi Robbi. Maknanya bila masa ana ni kita gabungkan dengan mana-mana perkataan, ya, dia akan jadi ya. Kita takkan jumpa ana, kita akan jumpa ya saja. Jadi dia akan jadi Robbi. Dia akan always Robbi. Dia takkan jadi Robbai, takkan jadi Robbai. Dia akan jadi Robbi. Ya, Robbi maknanya my God, kan? Rob tu is God, ya. Ya di belakang is my. Jadi Robbi, ya. Kalau ya. Robbayana tu itu verb. Pasal kita biasa dengar sebab kita kan tak peduli sangat dia verb ke noun kan. Tapi kalau noun dia akan jadi Robbi. Ya, contoh kalau ustaz kata kitab kan. Kitab tu buku kan. Nak kata my book kitabi. Nak kata my kursi, my chair, kursi. Dua ada ya tu. Kursi sebenarnya. Dia ada dua ya. Ya, okey. Nak kata rumah kan baitun kan? Nak kata rumah saya? Takkanlah baitun ni. Mana boleh baitun ni? Kalau Rob jadi Robbi, bukan Robbu. Baiti. Ya, okey. Sebab tak apa. Tak ada masalah. Biasalah. Ya. Tak apa. Ya. Ustaz okey je. Ustaz tak ketawa pun biasa lah. Pasal dah beribu-ribu orang lain ketawa dah. Ya. Okey ya. Contoh tadi kan. Asalnya baitun. Okey, tengok elok-elok. Baitun, ya. Asalnya baitun, ya. Jadi baitun ni dia apa kita panggil? Dia noun kan? Dia noun lah. Macam mana kita noun dia ada tanwin. Benda yang ada tanwin dia noun. Ataupun either or lah ya, baitun ataupun al-bait. Al-baitu. Al-baitu lah.
Pasal apa baitun? Sebab memang originally baris dia mesti domah. Baitun pun domah juga, cuma dia domah tanwin domah. Yang ini domah saja. This is single domah, this is double domah. Double domah is called tanwin. Boleh faham tak? Boleh Ini yang singular domah, this is double domah. Yang nama dia tanwin. Ya, bahasa orang putih nonation dia panggil. Lagi susah. Ustaz tak guna English. Walaupun tuan-tuan belajar UK, belajar US, belajar apa, Ustaz tak guna perkataan tu sebab susah. Ya, Ustaz guna tanwin, easier. Ya, okey. So baitun, ini al-baitu. Nak campur dengan ana kan? Nak kata rumah saya? Ya, nak kata rumah saya. Ana lah. Jadi baitun campur dengan ana. Ya. Tetap sama juga. Ya. Patutnya baitu jugalah. Baitu kan? Baitun lah patutnya baitun lah. Baitun. Ya. Tetapi kita dah tahu kalau dia campur dengan ya dekat belakang, dia dah bercampur kan? Bergabung dah jadi compound name. Compound noun kan? Bila dia compound, tanwin kena buang. Tanwin kena buang. Ya. Ini baris dia ya ni. Ya. Jadi kita tak akan kata baitui. Tak susah. Baitui susah. Ya. Jadi bila ya, biasanya dia akan baris bawah. Memang kaedah dia, ya, baris bawah. Sebab tu baiti. Ya. Itulah dia cerita dia. Jadi baiti. Kalau Tuhan saya? Tuhan saya? Rabbi. Kalau buku saya? Kitabi. Ya. Itulah cerita dia. Ya. Assalamualaikum jemaah yang di rumah. Tak ada soalan boleh tanya Ustaz ya. Okay. Contoh tadi kan. Ustaz bagi contoh lain pula. Kitabun. Kitabun mana a book kan? Campur dengan saya, ana. Ana dia tak akan jadi ana lah, dia akan jadi ya kan? Okey, jadi patutnya kitabu lah kan? Tapi sebab ada ya dekat belakang, kitabi. Dia kalau ya, biasanya depan dia mesti baris bawah. Kalau dia alif, depan dia mesti baris atas. Kalau dia waw, depan dia mesti baris dhammah. Itu memang dia punya rule of thumb. That's the rule of thumb. Kalau ya, baris bawah. Kalau alif, atas. Kalau waw, depan, dhammah. Sama. Sebab tajwid tu ambil pada bahasa Arab lah. Ya, alif waw ya. Ingatlah alif waw ya. Alif waw ya tu penyanyi. Awi nama dia, Awi. Alif waw ya, Awi. Jadi Awi ni, ya, dia ada rule dia. Kalau alif, fathah. Kalau waw, dhammah. Kalau ya, sebab tu kita tak kata kitabui. Sebab ya kan, dia mesti baris bawah. Kitabi. Instead of kitabui, kitabi. Rob, robbi. Ya. Kalau apa tadi kita kata apa ni? Apa kita kata? Kitab, kitabi. Ya, rob, robbi. Ingatlah tu. Ya, itu cerita dia. Jadi itu selesai dah untuk ana. Kalau ana, dia akan muncul dalam bentuk ya. Kalau nahnu, dia akan muncul dalam bentuk nah, kat belakang nah. Ingat je. Ana, ya. Kalau nahnu, nah. Daripada tadi kita dah sebut ni. Ya, perempuan jangan buat macam first time letter peranjat. Ya, nah. Oh. Muka terkejut tu yang mahal tu. Ya, muka terkejut. Jadi na tu di belakang kami tu, ya. Jadi kalau Tuhan saya Rabbi, kalau Tuhan kami Rabbuna, ya. Rabbi biasalah, rumah saya baiti. Tuhan saya Rabbi, semua ya belakang. Ya. Jadi kalau apa kita panggil, kalau kereta saya roti, saya roh kereta. Tambahlah ya belakang, saya roti. Ini semua kita panggil ni apa ni, possessive ni. Ya, ni semua possessive pronoun. Ya tu kan possessive kan? Saya punya kereta, saya punya. Kita tak boleh kata apa ni, kalau kitab saya, kitab ana. Tak boleh. Kitab ana salah. Orang Arab takkan cakap kitab ana. Kan? Ini bait siapa ni? Ini bait ana. Mana boleh? This is baiti. Ya, baiti. Memang baiti always macam tu. Rabbi.
Kan? Rabbi. Allahumma. Ya. Rabbi. Okey ya. Tak apalah dapatkan dua je. Ya. Rabbi dengan Rabbuna pun. Ya. Dah sebahagian masalah dunia dah selesai lah kalau macam tu. Ya. Okey ya. Jadi kitab, jadi kitabi ya. Ada beza. Bukan hari ni nak cerita ya. Cuma nak bagi tahu dua-dua tu ada makna yang bersikit berbeza. Jadi kitabun campur dengan ana dia jadi kitabi. Ya. Sebab kita dah tahu, ya sebelum dia mesti baris bawah. Ya aja baris bawah. Ya. Jadi kita kan, nampak? Bila alif depan ni mesti baris atas. Kalau ya sebelum dia mesti baris bawah. Alif mesti baris atas. Sebab tu kita kalau kita tak tahu pun kita tak akan baca kitua, kitia tak boleh baca. Mesti baca kita juga. Kalau ada alif je a. Kalau ada ya je i. Kalau ada waw je u. Selesai. Itu masalah dia ya. Jadi sekarang ni kitabun campur dengan nahnu pula. Campur dengan nahnu. Nahnu kami kan? Kitabun campur nahnu. Ustaz, ada soalan jemaah Ustaz. Kejap ya. Jadi kitabu boleh. Tak boleh tanwin pasal dia dah bergabung kan? Dia compound. Kitabuna. Check. Kitabuna. Apa soalan? Rabbuna dengan Rabbana sama ke lain Ustaz? Dari segi makna sama. Tapi konteksnya berbeza. Makna sama. Jemaah boleh unmute dan terus tanya Ustaz ya. You can unmute, terus tanya Ustaz soalannya. Terima kasih. Jadi Rabbuna Tuhan kami, Rabbana pun Tuhan kami juga. Tapi dia different konteks. Rabbana dalam bentuk permintaan macam wahai Tuhan kami. Dia jadi wahai, ada makna wahai Tuhan. Kalau Rabbuna is Tuhan kami. Ya. Jangan tengok perbezaan dulu. Sebab tu high level. Tapi sebab orang suka tanya. Ya, yang keindahan kelas ni ialah sebelum diajar dia dah tanya dulu dah. Itulah keindahan dia. Ya. Tapi tak apa, Ustaz layan juga. Jangan bimbang lah. Ya. Dia ada makna wahai di situ. Rabbana wahai Tuhan kami. Sebab dia bentuk doa. Kalau Rabbana tu bentuk doa biasanya. Kalau Rabbuna itu general statement. Ya. Rabbuna is my God. Kalau Rabbana, oh my God. Oh my God. Bukan slang. It's not a slang. Ada O tu exclamation, ada exclamation. Ya betul. Ya, tu cerita dia. Boleh ya? Okey. Ada soalan lain silakan. Jadi Ustaz kena perkenalkan yang ni. Nanti bila kita jumpa dalam contoh-contoh ayat, ya, kita dah tahu dah. Macam huwa kan, kita dah jumpa qul huwallahu ahad. Dah jumpa huwa tu he kan. Tapi kita kena tahu dia first person ke second person ke third person. Kalau huwa third person. Ya. Contoh kita kata Datuk Osman tu kan. Datuk Osman tak ada. Jadi kita kata huwa lah. Ya, huwa fil bait. Huwa fil bait. Dalam rumah. Dia dalam dia rumah. Di rumah lah. Di rumah. Ya? Dalam rumah. Di rumah. Tapi dia di rumah lah. Ya. Tak tahu di dalam ke? Mungkin dia dekat luar. Mungkin sebab dia nak tunggu waktu asar. Mungkin panas dalam rumah kan. Jadi mungkin dia duduk dekat balcony. Tapi still fee juga. Fee juga. Sebab fee apa ni bukan makna dalam. Fee itu makna di. Mungkin dia dekat halaman rumah, mungkin dia di bawah pokok mempelab. Depan rumah dia kan ada pokok mempelab tu. Mungkin contoh aja. Perempuan ni tak boleh langsung Ustaz nak being kreatif ya. Ada. Ustaz, saya nak tanya yang last week punya lah Ustaz. Yang mana? Ni page 50 ni kita tahu inna sesungguhnya kan? Inna sesungguhnya. Tapi lafi ni yang pun mana? Contoh 15. 15? Ya. Okey. Inna ni sesungguhnya. Mana inna? Illa. Illa ni. Illa 15 ya.
Oh ya Allah, patutlah saya tak faham, saya dah tersalah tulis. Illa. Ya 15 ilah illa. sesungguhnya. Illa melainkan. Okey, tak apa. Ha, dia Tapi melainkan. okey, tapi kalau kita cakap lafi ni, adakah sesungguhnya lafi ni kalau ada fi saja kita tahu yang ini sesungguhnya juga ke, atau ada word campur pun boleh ke, macam mana? Tak faham soalan? Okey, okey, maybe saya dah tersilap lah tu Ustaz. Patutlah saya tak faham. Saya salah tulis agaknya. Illa, nombor 15 tu illa. Illa tu untuk exception. Kecuali. Kan? Mana kita kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi bila lafi pun sesungguhnya juga. Yang mana satu ni? Nafi. Lafi. Lafi Oh, tu innal pun insan lafi. Tak, lam di situ. Lam di situ sesungguhnya tu. itulah sama. Lam satu lam tu maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya juga. So I mean can be ilah tu boleh sesungguhnya, la tu pun boleh sesungguhnya juga. Akak tersalah ni. Tak, ilah sesungguhnya. Okey. Tapi kalau la fi tu pun boleh jadi sesungguhnya juga. Boleh. La tu saja sesungguhnya. Fi makna dalam. Itulah, tapi Satu huruf lam tu, la tu saja boleh juga makna sesungguhnya. Juga, that mean la can be sesungguhnya, ilah also can be sesungguhnya. Inna. Itulah lagi two different things, Ustaz. Inna. Ya, Oh. inna. Akak salah salin tu. Cuba tengok buku. Tak betul. Inna sesungguhnya. Okey. Tapi kat sini la pun sesungguhnya. Betul. Jadi how do we know the difference, nanti kita nak tahu. Memang sebab inna akan duduk di awal ayat. La takkan duduk awal ayat. Inna tu is always at the beginning of the sentence. Inna, dia punya position dia akan berada di awal. Dia inna takkan duduk tengah-tengah. Inna mesti awal. Innallah. Innahu. Ada sentences kalau ada la ni memang sesungguhnya jugalah. Sesungguhnya tak, bergantunglah. Tengoklah la tu apa. Kalau kita kata lahu untuknya dia tak jadi sesungguhnya. Itulah. Jadi kalau tengok konteks, sesungguhnya. Kalau lafi saja baru sesungguhnya. Bukan mesti lafi saja, ada lagi benda-benda lain. Itu nak tahu tak? Sebab kita tak boleh bagi 10 contoh terus. Tak boleh, ya. Cuma for the time being kita kata la juga boleh makna sesungguhnya. Bukan semestinya lah. Inna memang sesungguhnya. Tapi di awal ayat kan? Dia di awal. Dia mesti di awal ayat saja. Inna memang di awal ayat. Lagi satu apa maksud semisal ni, Ustaz? Semisal? Mislihi, semisal. Apa maksud semisal? Semisalnya maknanya yang serupa dengannya lah. Oh, contoh. Yang semisal dengannya kan. Tak kita kata dengar cakap Melayu macam ni. Contoh kita kata apa ni, tidak ada pelakon yang semisal dengannya. Ya, oleh kerana dia berlakon bagus. Yang sepertinya lah. Yang sepertinya, yang semisal dengannya, yang sepertinya, yang setanding dengannya. Ya, yang macam dia lah. Tak ada orang lain lah macam dia. Mana kalau dia berlakon tu, contoh kita kata pelakon lah ya. Zul Arifin bagi contoh. Kenal kan Zul Arifin? Kak Majitah tak kenal tu masalah dia tu. Zul Arifin mesti kenal. Ya. Jadi Zul Arifin tu pelakon hebatlah. Dia memang terkenal lah kan. Mana kalau watak dia tu orang lain pegang watak tak jadi. Tak ada pelakon lain yang semisal dengannya. Macam tu lah. Mana tak ada pelakon lain yang serupa dengan dia. Apa dia? Macam Piramli kita kata kan. Tak boleh ganti orang lain lah. Ya. Yang setanding ataupun semisal dengannya. Yang serupa, yang senangnya serupa dengan dia lah. Ya, itu lebih mudah. Boleh Okey, ada lain silakan. Contoh kat mana? Ya, contoh nombor berapa? Contoh nombor 6, okey. Inna at the beginning of the sentence. After apa? Kadang-kadang selepas qala boleh. Tapi jaranglah. Biasanya inna memang di awal. Kalau dia nak duduk kat tengah pun, dia datang selepas qala. Qala inna. Boleh. Tapi jaranglah berlaku macam tu. Kebiasaannya inna memang di awal ayat. Ya, at the beginning of the sentence. Okey, ada lain silakan. Apa saja soalan yang dulu-dulu pun tak apa. Yang sebelum ni kita masa perempuan buat ulang kaji tu kan. Buat ulang kaji, jumpa, boleh tanya, tak apa. Ya, yang di rumah pun sama juga. Ya, kita tidak nak tirikan yang di rumah. Ya. Cuma kita nak angkatkan saja, ya.
Okey, boleh. Ada apa-apa silakan. Haji Nazri ada apa Haji Nazri? So far tak ada ya? Okey. Jadi kalau tak ada, balik pada tadi lah ya, first person. Kita fokus dulu pada first person. Ya dengan na. Rabbi Rabbuna. Rabbi Rabbuna. Kitabi Kitabuna. Ya. Tu Ustaz bagi dua contoh yang paling mudah. Rabb dengan kitab. Rabbi Rabbuna. Kitabi Kitabuna. Rabbi tak ada Tuhan. Tuhan akulah, Tuhan yang mencipta aku. Ya. Sebab kita tak boleh kata Tuhan saja. Ya, sebab orang apa kita panggil, orang yang bukan Islam, ya, mungkin Hindu, mungkin Buddha, sebab itulah isu penggunaan nama Allah tu kan. Pasal bagi kita Allah tu mesti esa. Sedangkan bagi dia punya dewa tu macam-macam. Ada Siwa, ada Murugan, ada Arumugam kan, ada macam-macam. Jadi Allah tak boleh macam tu. Allah mesti one and only. Jadi kalau dia guna Allah tu untuk Tuhan yang banyak, dia tak valid lah. Pasal by definition, Allah mesti one and only. Macam itulah cerita dia. Macam kita kata Rob kan. Rob memang Allah one and only, tapi Tuhan yang macam mana? Yang mencipta, yang mengatur urusan dunia, mentadbir dan yang memberi rezeki. Memang Allah banyak lagi. Allah Rob tu macam-macam kan. Yang mentadbir, yang memberi tu. Tapi yang mudahnya Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang memberi rezeki. Itu yang paling mudah. Jadi tambah dengan ya dekat belakang. Ya tu datang dari mana? Ya tu ana. Ya tu ana. Sebab bila dia ana, kita tak kata Rabbi ana, Rabbi ana, Rabbi ana, Tuhan saya, Tuhan saya. Ya. Rabbi ana, Rabbi ana. Apa Rabbi ana? Rabbi je lah. Sudahlah, ana tu tak payah. Ana tu buang. Ya. Kalau nak kata Tuhan kami, ya, Rabbu tadi, tak payahlah baca Rabbi, Rabbu lah. Pasal asalnya kan domah. Rabbuna. Boleh tak Rabbu nahnu? Tak ada. Nahnu dia di short form kan, menjadi na saja kat belakang, nun alif. Jadi Rabbuna. Dan pertanyaan tanya tadi, Rabbuna dengan Rabbana ada beza tak? Ada beza. Kalau Rabbuna maknanya my God. Ya, apa ni? Bukan my God. Our God. Rabbuna our God. Tapi kalau Rabbana, ya, oh God. Oh our God. Oh our God. Wahai Tuhan kami. Kalau Rabbuna, Tuhan kami saja. Tapi kalau Rabbah dah ada. Sebab dia doa. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Wahai Tuhan kami, ya, berilah ilmu pengetahuan kepada kami. Wahai Tuhan kami. Dia jadi Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tapi kalau kita nak buat general statement, ya, Rabbuna, Tuhan kami maha penyayang. Tuhan kami maha pengasih. Itu Rabbuna. Ya, tengoklah kita nak buat statement ke, kita nak buat apa kita panggil exclamation tadi, doa, ya, dalam bentuk permintaan. So itulah cerita dia, boleh ya? So kalau cakap Melayu Rabbana ni, ya Allah, betul. Wahai Tuhan kami. Tak boleh lah wahai Allah, mana pronounnya? Kita belajar daripada mula dah berjam belajar pronoun. Tiba-tiba akak drop kan pronoun tu. Rugilah ya. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami. Na kat belakang tu kami. Jangan kata wahai Tuhan saja. Kalau tu apa beza wahai Tuhanku dengan wahai Tuhan kami? Kalau Tuhanku Rabbi, Tuhan kami Rabbuna, Rabbuna. Balik pada asal, mesti dhammah. Rabbuna, Rabbuna, Kitabuna, ya, Qulubuna. Semua dia, ya. Solatuna, solat kami. Ya, dah azan dah. Okey. Selesailah, itulah cerita dia. Ya. Ada soalan apa-apa silakan. Kat mana Kak Faridah? Apa yang tak apa, tanya aja, tak apa. Jangan malu-malu. Ya. Reflecting, processing. Tapi processing pun dia ada masa. Takkan all the time processing kan? Ya. Okey, ada apa lagi ya? Buku hari ni kita tak berapa sentuh sangat. Pasal nak sebut juga, tapi kita dah sampai contoh berapa ni kalau buku ni? 18 ke? 18 kan? 16. 16 an ya bahawasanya. 17 amanah, tak apalah. Contoh amanah ni contoh verb. Ya, dia contoh verb. Jadi sebenarnya buku ni dia bagi kita contoh macam noun ya, dia bagi 117 noun. Ya, 170 noun. Jadi semua noun yang paling popular dalam buku, dalam Quran dia dah letak dah.
Ya, dia bagi statistik pula lagi. Jadi ada 170. Tapi dia tak bagilah semua. Kita mula dengan 10 dulu. 10 tambah jadi 20, 30 sampai akhirnya 170. Ya. Dia ada stages dia. Dia bagi dulu yang the most frequently kan? The most frequently used. Jadi the most frequently, ya, 20 most frequently. Cuma yang 20 most frequently ni dia campur-campur. Ada noun, ada verb, ada particle. Yang ni campur semua. Ya. Tapi nanti kalau di sini kita tengok dia dah classified kan dah. Ya. Satu semua 10 noun, 10 particle and 10 verbs. Ya, dia ni kan, ya. Tapi contoh-contoh detail tak adalah sangat. Untuk noun ada contoh detail. Ya. Tapi hanya contoh yang 10 yang pertama saja, ya. Dia adalah, ya, partikel yang 10 kemudian noun yang 10. Itulah contoh dia. Ya. Tak boleh terjemah sebenarnya. Tak boleh terjemah. Tapi itulah, ya. About an. Ainun. Itu about, perihal, tentang kan. Kita sedang bercakap tentangnya. Ya, we are talking anhu, tentangnya, perihal dia. Kita sedang membincangkan Datuk Osman yang tak datang ni, kita nak tahu sama ada dia betul-betul di bawah pokok mempelam tadi, ya, ataupun dia dekat balkoni je. Ya, jadi kita nak confirmkan. Jadi kita tengah bincang tentang dia, ainun, anhu, tentang dia. Tapi kalau an tu itu partikel juga. Ya. Ya, alif, bukan alif nun, hamzah nun. Dia bukan alif. Alif tu rumah saja. Hamzah. Ya. Sebab tu bila kita kata illa kan, illa tu dia bukan alif lam, bukan. Dia hamzah lam. Hamzah lam. Ya, illa tadi yang Kak Masyitah bagi contoh nombor 15 tadi kan. Contoh nombor 15 tadi, illa, cuba tengok, illa dia bukan alif lam, dia hamzah lam. Hamzah lam. Ya. Tapi ada tulis alif. Alif tu rumah dia saja. Ya, tapi yang berkuasa di situ ialah hamzah tu. Ya, yang berkuasa ialah hamzah. Jadi hamzah. Ya. Yalah, memang betul ya. Cuma kebetulan contoh inna dengan la tu duduk dekat illa. Contoh tu dia contoh wal asri tu. Jadi wal asri tu memang ada inna dan ada la juga. Ya. Tapi dia duduk dekat contoh illa. Itulah cerita dia, ya. Dan kebanyakan yang kita bincang ni partikel. Yang kita bincang hari ni semua noun. Tapi noun dalam bentuk pronoun. Dia bukan noun rumah, ya, apa ni, meja. Kita bukan bincang objek. Kita bincang manusia tapi dalam bentuk pronoun, ganti nama. Ganti nama first person, second person dan third person. Ya. Dan kita apply kan pada assalamualaikum tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk siapa? Okey, Ustaz sebut dan tuan-tuan perempuan jawab. Dia punya pronoun dia. Assalamualaikum untuk? Tak, jawab dia punya tu je. Tak payah kata seorang lelaki seorang tu. Jawab je, anta ke, anti ke, antuma ke. Assalamualaikum. Assalamualaiki. Anti. Assalamualaikum. Antum. Jangan jawab 2 orang, 3 orang, tak nak tu, ya. Itu makna dia. Apply je terus. Assalamualaikum. Antum. Assalamualaikunna. Antuna. Antuna. Assalamualaikuma berapa orang? Antuma 2 orang. 2 orang. Lelaki ke perempuan? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Assalamualaikuma. Ya. Kita boleh apply yang kitab tadi. Kitabi. Siapa kitabi? Kitabi. Ana kan? Kitabi ana. Kitabuna. Yalah, siapa? Nahnu lah, nahnu. Kitabi untuk ana. Kitabuna untuk kami kan? Kitab kami. Terjemahkanlah kitab saya, kitab kami kan? Kalau kita nak kata kitab kamu ramai. Kitab ramai. Kitabu ramai. Kitabuhum mereka.
Tuan-tuan dah tertukar third person dengan second person. Kitab kamu depan kita. Kitab bukum. Kitab bukum yang ramai tu. Kita buka, anta. Kita buki, anti. Kita bukuma. Tak. Sama macam Rob juga. Memang betul lah. Tapi apply benda yang sama. Macam Assalamualaikum, Assalamualaikum juga. Cuma kita tukar saja. Kan? Okey. Jadi kitab, kita guna kitab juga. Ya. Kita guna kitab juga. Tapi bergantung. Kalau kita kata kitab ana, jadi kitabi kan? Ini kitabi ni. Mana kitabi? Kitabi. Ya. Kitabi. Kalau nahnu, kitabuna kan? Kalau anta, kita buka. Kalau anti, kita buki. Kalau antuma, kita bukuma dia jadi. Ya, dia jadi kuma. Ya, dah padam dah Ustaz, dia buat tadi padam. Kita bu antum, kita bukum. Tu kum. Ya. Dia jadi kum. Kalau macam ni, dia jadi ni pula. Dia jadi itulah ya. Kita buhu, kita belajar lagi lah ya. Tapi maknanya first person, second person tu ingat dululah. First person ringkas sangat sebab dua saja. Ya. Kitabi dengan kitabuna, dua saja. Kitab saya dan kitab kami. Sekarang kita pergi second person, kitab awak lelaki, kitab awak perempuan, kitab awak berdua, kitab awak ramai. Ya. Okey, cuba tengok. First person dah selesai. Sekarang kita pergi second person. Jadi kita ada anta, kita buka. Kita buka kan? Kita awak lelaki. Kalau kita buki, untuk anti. Kalau kita bukuma, kuma dua. Yang ma belakang tu mesti dua. Ma je dua. Kita bukuma, dua lah tu. Antuma lah. Sebab antuma kan dua. Jadi kita bukuma, dua orang juga. Tapi kalau ramai kalau ramai antum, kita bukum. Ramai. Kita bukum. Okeylah tu tak apa. Ya tak apa. Kena ulang-ulang. Ya. Kena ulang-ulang. Pasal dia punya apa kita panggil? Ya, the key-nya ialah untuk ulang. Repetition. Ya, repetition is the mother of success. Nak sukses tu banyak kali. Macam kita, tuan-tuan perempuan try ni lah kan. Mesti nak ada trial, ada kena datang 2-3 kali apa semua macam tu lah. Ya. Pasal anta jadi ka. Susah sikit lah. Pasal anta jadi ka. Kalau anti jadi ki. Kalau antuma jadi kuma kan. Dia ada sikit beza kat situ. Itu je lah. Ya, nak buat macam mana? Memang bahasanya macam tu. Belum. Sebab ya baru kali pertama. Ya. Jadi kali pertama macam tu biasa. Sebenarnya fenomena ni juga berlaku di beratus-ratus kelas yang lain. Jangan bimbang lah. Ya, normal. Bukan abnormal lah. Bukan abnormal, normal. Masih normal lagi. Ya, belum jadi alien lagi lah, masih normal lagi. Kita bukum ramai. Maknanya antum lah tu. Antuma. Tu antuma. Antuma is kuma. Antuma ni yang kuma ni. Antuma ni kuma. Kalau antum kum. Sebab dia tom, dia kum. Dia ujung sama. Antuma kuma. Kama kan? Anta anti kita dah tahu dah kaki. Antuma kuma. Antum kum. Kuna. Ambil daripada tuna ni. Tuna ya. Kita bukunna. Kita bukum lelaki ramai, kita bukuna perempuan ramai. Ya. So macam itulah cerita ni boleh ya. Dia memang kena ulang. Tak apalah dia kali pertama. Masa kita mula-mula dengar dulu min ila an ala pun kali pertama dah 2 kali, 3 kali, 4 kali dia dah mula mesra dah. Ya. Nak mesrakan tu. Ya, nak mesrakan. So kena selalu ambil minyak di Petronas lah untuk mesrakan. Rasulullah lah.
Pasal Rasulullah jumpa siapa-siapa pun Rasulullah kata Assalamualaikum. Perempuan, lelaki. So kita terima je lah. Yalah, tak apalah. Memang nota kita kena beli apa ni A4 size. A4 ya. Kena beli A4 sebab tu fullscape tu kan. Buku yang macam fullscape paper tu besar macam ni. Lepas tu di tepi tu dia ada macam kita boleh buat note kita kat tepi kan. Yang penting-penting kita boleh letak macam marginal note dia. Ya, buku kita salin ya, kena lepas tu ada marginal note. Beli buku besar, jangan pakai buku kecil ni. Jangan pakai yang apa kita panggil, yang diary punya. Jangan. Ya. Dia elok yang ada garis senang. Sebab nak tulis tu. Jangan kosong ya, kalau ada garis senang. Ya, dia trik dia ialah beli buku yang besar tu lah ya. Pergilah ke kedai buku lah, kedai apa? Stationery kan. Jadi dia okay. Understood, faham. Ya, silakan. Jemaah-jemaah yang di luar ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Boleh tanya Ustaz direct ya. Assalamualaikum. Tolonglah jawab. Salam, tak ada. Salam. Tak apa ya. Sebab dah selesa kan hari ni, jadi tak ada tanya pula ya. Yalah, okeylah. Jelas Ustaz. So okeylah ya. Jelas ya. Alhamdulillah okey. Jadi maknanya kita ucap terima kasih banyaklah pada Ajar Masyidah dengan tim lah ya. Okey ya. Pada both of them, Afiq dengan Iman dan juga Haji Nazri, semualah ya. Dan yang duduk tengah tu lah. Betul, faham. Dan semualah ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan lebih, sebab physical class ni kita mengharap supaya ramai lagi datang kan. Tapi mungkin sebab Ramadan mungkin. Ya. Betul ya, ya. Jadi mudah-mudahan lepas Ramadan ada ramai lagi yang boleh datang lah. Dan kita pun susah nak mengantuk kan. Pasal Ustaz depan kita, Ustaz menengok aja kan. Jadi dia segan nak tidur tu, ya. Nak tanya lepas Ramadan kelas hari Sabtu juga ya? Ustaz nak bagi tahu. Ya. Jemaah. Oh, ada soalan. Kita merancang ya, kita akan bercuti masa dah dekat nak raya. Dekat nak raya nanti kita akan announce bila kita cuti ya. Dekat nak raya ni kelanda kita tak ada. Sebelum Ramadan, sebelum raya ada sekali je lagi. Adakah kelas ada atau tidak? Minggu depan. Saya okey. Sebab Ustaz pun tak balik kampung tu ni. Okey. Nah Ustaz. Tengok tarikh Ustaz. Ya. Ya. Okey. Mana Ustaz? Bercuti sampai bila? Kita Ustaz raya. Tak bercuti. Ustaz tak cuti. Tak bercuti. Okey, raya 13, 14 hari bulan. So meaning Madam President. Dan juga 17. No, wait. Boleh. That one is Saturday. You have to do at Saturday. Oh, sorry. Saturday. 8 minggu depan. Hari ni 1 hari bulan. 8 we should next still. week. 8 awal. 8 lama lagi. 8 boleh lagi. Next week ada lagi. Yang the following tu. 15 tu memanglah kita raya lagi. How about 22nd? Okey lah. Okay, ya. So maknanya kita bercuti hanya pada 15 hari bulan. Ya. So 8, 22 kita akan ada kelas. 8 ada. Ya. Satu aja cuti lah, satu hari saja. Sekali je. 15 saja. Okey, saya ingin ambil peluang ya di sini untuk memberitahu semua jemaah-jemaah ada, insyaAllah. jemaah Next week ada.
ya, untuk memperkenalkan Biro Dana. Ya. Kita ya tidak perlu. Okey, sebenarnya hari itu saya ada hantar just a posting bertanya apa Dana ni sebenarnya just to share lah, bukan kita meminta-minta, tidak. Hanya itu adalah salah satu daripada aktiviti besar kami. Setiap kali bulan Ramadan, Biro Dana akan mengumpulkan dana untuk diinfakkan atau disedekahkan kepada asnaf-asnaf. Jadi ada yang bertanya, bukanlah kami meminta-minta, tapi itu adalah salah satu aktiviti besar kami. Satunya biasa dalam setahun adalah bulan Ramadan dan ibadah kurban. Itu adalah aktiviti besar kami. Itu saja ya. Sekian. Terima kasih. So kita jumpa lagi pada 8 hari bulan. InsyaAllah dengan platform yang sama. Dan kita patut bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Platform yang kita mulakan hari ini alhamdulillah berjaya. Terima kasih kepada Afiq dan Iman dan Haji Nazri. Sekian, terima kasih. Ustaz Ustaz ada apa-apa nak cakap lagi? Silakan. Tak ada. Okey. Okay. Shall we end the class? Shall we end the class Ustaz ya? Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Amin amin rabbal alamin. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Syukur alhamdulillah ya, semua doakan ya. Semua telah berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.